Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita yang amat mengejutkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Adakah benar Kim Panggon akan meletakkan jawatan? Berita daripada sinarharian.com.my bertarikh 16 Julai 2024 bertajuk Kim Panggon letak jawatan. Berita penuh. Persatuan Bola Sepak Malaysia APM mengadakan satu sidang media khas pada petang ini yang difahamkan untuk mengumumkan berkaitan dengan rombakan yang bakal berlaku di dalam kepimpinan tertinggi badan induk tersebut. Menerusi X Korean Football News, pengurus pasukan kebangsaan Malaysia iaitu Kim Panggon juga bakal akan mengadakan sidang media hari ini untuk mengumumkan peletakan jawatannya. Daripada Astro Arena, diterbitkan semula di sinarharian.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap, tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agong sekarang, Agong yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun.
Persoalan memanglah manusia masih ada lagi kah Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi kah tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru, Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Johari. Berita penuh, Kuala Lumpur yang dipertua Dewan Negara iaitu Tan Sri Johari Abdul mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 Perlembagaan Bersatu adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, Perlembagaan Bersatu telah menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana yang termaktub mengikut Perlembagaan Persekutuan, peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenaan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu Datuk Seri Roral Kiandi pada Selasa lalu bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi 5 ahli parlimen menurut perkara 49(e Perlembagaan Persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah terhenti. Salinan surat itu juga turut ditujukan kepada 5 ahli parlimen berkaitan iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Zahari Kecil Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Talib Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Zulkafli Hanafi Tanjung Karang. Berkenaan dengan surat permohonan oleh Bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat, saya mendapati sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tiada berlakunya kosongan kerusi di bawah perkara 49(e)(1), maafkan saya, perkara 49(e)(1) Perlembagaan Persekutuan, kata Johari menerusi surat berkenaan. Dalam mempertimbangkan notis Ronald itu, Johari berkata beliau merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatankuasa pilihan khas JKPK menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR 7 tahun 2022 penyata JKPK. Katanya, ini termasuk penyata rasmi yang bertarikh 11 April 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu, katanya. Beliau menambah, saya mendapati daripada dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49(e) Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang.
Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia juga merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan, kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertaktub kepada Perlembagaan Persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut satu surat yang berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah. Susulan ahli Parlimen berkenaan iaitu Datuk Dr. Suhadli Abdul Rahman telah membawa tindakan terhadap Bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari bharian.com.my bertarikh 11 Julai 2024 bertajuk Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Johari. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita terkini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Lepas itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024. Diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altan Tuya Saribu memohon penghakiman sebanyak 5 juta ringgit Malaysia dikuatkuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan 2 lagi bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas. Dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas, keluarga itu meminta Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah Seksyen 33.1 Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi, jumlah terakruh sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh Hakim Perbicaraan Wazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh afidavit yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaur Deo. Sanjit berkata kerajaan memfailkan afidavit awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan Razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjit berkata ibu bapa Altan Tuya, Saribu Setev dan Altan Setet Seg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan dan Razak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altan Tuya, telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu, keluarga Altan Tuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altan Tuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubhat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan imigresen di Australia
pada tahun lepas kini menetap di Canberra, dan Azila, banduan akhir di penjara Kajang, tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Fazil berkata beliau terpaksa menunggu inferens bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau membayar saksi dalam prosiding saman itu. Fazil berkata Sirul dan Azira juga mengaku kepada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Altantuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gas tentera. Beliau berkata, kelakuan Razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inferens yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Altantuya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri, tahu. Bekas orang dia sendiri, orang kanan dia sendiri. Saman bersatu. Nah, inikah kehebatan bersatu? Suhaili menyaman bersatu, dan mohon pengisytiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah. Ahli Parlimen Labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahya sebagai defendant. Nasib baik bukan Mehdi Yassin. Ialah apa kena mengena dengan Mehdi Yassin pula kan. Pernyataan tuntutan Suhaili itu beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 Lembaga Berdisiplin Bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1(f) dalam perlembagaan parti. Beliau berkata, surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin itu secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023. Susulan daripada itu, Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui Setiausaha Agung Bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya,
Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan, katanya dalam kenyataan itu. Jadi ini pening kepala sudah nih. Pening kepala sudah nih. Jadi yang penting memang rasanya Suhaili ini memang sudah hilang sabar lah, hilang sabar. Dan sekarang dia betul-betul saman. Dia betul-betul saman bersatu. Kali ini memang betul dia marah lah. Okey, jadi inilah kehebatan bersatu, kena saman oleh ahli sendiri, bekas ahli sendiri. Dulu ahli, sekarang bekas lah. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Salah satu Malaysia tahulah siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu dia pergilah minta derma, minta tolong supaya dia dapat bayar saman. Siapa dia? Saya bagi clue sikit lah. Dianya bekas UMNO. Lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya, dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO. Siapa dia? Papa Gomo lah. Siapa lagi? Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar. Dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara. Dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara 3 tahun maksimum. Dia boleh dipenjara 3 tahun. Kesian Papa Gomo. Kalau Papa Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papa Gomo. Muda lagi rupanya manusia ni, baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun pula rupanya. Muda lagi Papa Gomo ni. Papa Gomo tidak fikir panjang kan tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun, dia sudah ada rekod jenayah sebagai banduan. Papa Gomo memang dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Silap-silap sudahlah kena penjara 3 tahun, kena denda lagi RM5,000. Kenapa? Kerana Papa Gomo telah didakwa dengan dakwaan apa? Apa itu? Papa Gomo telah menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermart dan N Superstore Sdn Bhd terhadap Sultan Ibrahim, yang menghadap Sultan Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Dulu ada satu isu itu jadi isu yang panas, isu yang menjadi akhirnya sangat-sangat panas. Akhirnya yang di Pertuan Agong campur rasanya di Pertuan Agong terpaksa untuk dirayu oleh pemilik KK Supermart and Superstore Sdn Bhd ini untuk dia minta ampun, merafak sembah minta ampun. Yalah, takkanlah pemilik KK Supermart ni jumpa dia Wang pula, takkan dia jumpa Papa Gomo pula, mestilah dia minta ampun, minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia, iaitu di Pertuan Agong. Jadi kerana itu dia itu Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan yang bersifat menghasut. Hairan jugalah, Papa Gomo kena. Lepas tu siapa lagi? Cikgu Brad pun kena. Siapa lagi? Entahlah siapa lagi lepas ni. Jadi anda rasa adakah Papa Gomo akan menang atau kalah? Kalau dia menang, macam mana dia boleh menang? Kalau dia kalah, kenapa dia kalah? Kalau dia kalah, yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5,000, mungkin Papa Gomo hanya senyum-senyum je. Senangnya RM5,000. Tapi kalau kena penjara, ambil kau akan jadi ada rekod jenayah sebagai banduan. Mungkin banduan Papa Gomo jadi banduan apa tu? Banduan
Menduan hebat VIP. Dapat makan roti percuma. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pula perkembangan terkini untuk Cikgu Bard? Cikgu Bard yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat pelbagai cara untuk diperkenalkan. Untuk diperkenalkan. Okey, jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Kes menghasut. Dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Tapi apa boleh buat? Itulah realiti dia. Ini perkembangan terbaru untuk kes hasutan. Kes hasutan Cikgu Bard 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Facebook. Paling hebat lah, ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan Cikgu Bard yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi, tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agong. Macam manalah ada manusia begini ni. Tapi masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini kita dengarlah perbicaraan kes Badrul Hisham atau Cikgu Bard yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agong. Hairan jugalah, sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa. Sudah lupa bahawa kita menganggap raja-raja kita ni berdaulat. Tapi sekarang bukan main lagi. Siap ada kena dakwa hasutan, menghasut di Pertuan Agong lagi di mahkamah. Siapa dia? Cikgu Bard yang menghasut di Pertuan Agong, yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Cikgu Bard kalahkan mahkamah? Bolehkah Cikgu Bard menang dalam kes hasutan ini? Ingat, yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dihasut yang di Pertuan Agong. Jadi yang hakim nanti ni, Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Jadi apakah yang dia bakal hadapi Badrul Hisham, Cikgu Bard sekarang 45 tahun ini disiasat apa itu menghasut lepas mengikut perenggan, boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 akta yang sama, iaitu Akta Hasutan 1948, yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun. Maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bertambah lagi lah koleksi nanti. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah. Dua nih. Fitnah, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong. Jadi dia boleh, untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah nasib Cikgu Bard ini? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa.
Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang, bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih, raja kita. Apalagi yang di Pertuan Agung pula tuh. Aduh. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda? Adakah Cikgu Bar ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye.